pengenalan. Dalam pembentangan ini membahaskan tentang prosedur pemberhentian pekerja di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan dengan mengemukakan satu kes yang berkaitan. Dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 mengemukakan bahawa pekerja tidak boleh sesuka hati dipecat dan diberhentikan, dan seksyen ini menjaga kebajikan pekerja yang diberhentikan. Dalam seksyen ini menjelaskan pekerja tidak boleh diberhentikan tanpa alasan munasabah dan benar. Seksyen ini memperuntukkan hak kepada pekerja untuk memfailkan representasi untuk dipulihkan semula kejawatan asalnya. Dalam pemberhentian pekerja ini, ia melibatkan pekerja dan situasi pemberhentian pekerja. Selain itu, ia melibatkan proses pemberhentian, perwakilan sama ada majikan dan pekerja, dan juga perundingan damai. Dalam perbahasaan pembentangan, kes ini adalah melibatkan isu pertikaian antara Sarima binti Abdullah dengan Sadira Enterprise. Berikut merupakan prosedur kes tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan mengenai prosedur pekerja yang terkandung dalam Seksyen 20 di bawah Akta Hubungan Perusahaan 1967. Okey, di bawah Seksyen 20 ini yang mana situasi seorang pekerja yang merasakan bahawa dia telah diberhentikan pekerjaan secara tidak adil tanpa sebab atau alasan oleh majikannya. Oleh itu, pekerja boleh mengemukakan perwakilan kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan dalam tempoh 60 hari dari tarikh penambatan pekerjaan mereka. Jadi, salah satu syarat untuk perwakilan tersebut atau pembicaraan dalam tempoh 60 hari tersebut, pekerja ataupun mana-mana pihak yang telah diberhentikan pekerja secara konstruktif, mestilah menyertakan notis pemberhentian pekerja sebelum memohon pembicaraan atau perwakilan oleh Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan. Ketua Pengarah tidak akan melayan perwakilan di bawah Subseksyen 1. Subseksyen 1 ini adalah berkenaan dengan perwakilan oleh majikan dan pekerja daripada peguam bela, penasihat atau yang lain-lain, dan melainkan perwakilan tersebut memfailkan tuntutan dalam tempoh masa 60 hari pemecatan. Fail tuntutan ataupun fail pekerja haruslah failkan kes tersebut di Jabatan Perhubungan Perusahaan dalam tempoh 60 hari. Sebagai contoh, dalam kes Sadira Enterprise no kes 11, Puan Sarimah ataupun dikenali sebagai pihak penuntut merupakan pekerja kantin dengan gaji RM25 dalam sehari. Tapi pihak syarikat telah menawarkan sekiranya pekerja menunjukkan prestasi yang bagus terhadap syarikat akan dinaikkan gaji. Jadi apabila sepanjang perkhidmatan penuntut, beliau didapati bahawa terdapat salah satu aduan ataupun setengah aduan daripada pekerja-pekerja hospital ataupun customer, perkhidmatan yang kurang bagus oleh pihak penuntut, dan syarikat telah menuduh salah laku ataupun kekurangan etika pihak penuntut semasa perkhidmatan pekerjaan beliau di pekerja kantin di Hospital Dun. Jadi buat aduan satu surat pada tarikh 31 hari bulan 1 2019 kepada pihak Hospital Dun, iaitu bertujuan untuk mendapatkan satu kepastian ataupun kesahihan tentang perkara yang berlaku tersebut terhadap pihak penuntut, malah meminta untuk disiasat. Dalam skop ini kita boleh nampak
berdasarkan syarat untuk kita pergi memohon ke perhubungan perusahaan ataupun Jabatan Perhubungan Perusahaan adalah memukakan notis pemberhentian pekerja. Sekiranya ada notis tersebut, barulah penuntut boleh memohon pembicaraan ataupun siasatan oleh pengarah perusahaan seterusnya oleh Mahkamah Perusahaan. Okey, setelah beberapa hari notis tersebut keluar pada 28 hari bulan 2 2016 dengan alasan pihak penuntut tidak menepati keperluan pengurusan hospital. Okey, oleh itu setelah pihak penuntut mendapat notis pembicaraan, tapi notis tersebut adalah boleh dikuat kuasa pada 28 hari bulan 2 2016. Setelah daripada tarikh tersebut, pihak penuntut boleh melakukan permohonan pembicaraan ataupun siasatan semula melalui kes beliau ke atas pemberhentian pekerja di bawah Seksyen 20. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Khususnya berkenaan dengan prosedur pemberhentian pekerja dalam subseksyen 2, iaitu DJIR kepada Menteri. Dalam subseksyen ini ada menyatakan bahawa Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan atau lebih dikenali sebagai DJIR akan menerima representasi atau perwakilan daripada pihak penuntut. Jadi setelah representasi atau perwakilan ini diterima, maka Ketua Pengarah ini hendaklah mengambil langkah-langkah yang perlu atau berguna untuk memastikan penyelesaiannya dapat dicapai dengan cepat. Langkah penting yang harus dilakukan oleh Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan ini dalam peranannya sebagai pendamai dalam pertikaian telah ditetapkan dalam Seksyen 18 IRA 1967. Jadi biasanya rundingan antara dua sisi ini, iaitu majikan dan pekerja, akan berlaku sebaik saja representasi atau perwakilan ini diterima dari pekerja yang diberhentikan. Akhir daripada subseksyen 2 ini, sekiranya tidak ada kemungkinan untuk mencapai penyelesaian dalam perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, maka Ketua Pengarah ini akan memberitahu kepada Menteri Sumber Manusia sekiranya Ketua Pengarah ini berpuas hati bahawa pihak-pihak bersengketa ini tidak dapat menyelesaikan pertikaian tersebut. Okay, seterusnya kaitan kes dengan prosedur pemberhentian kerja dalam subseksyen 2. Dan kes tersebut ada menyatakan bahawa Ketua Pengarah Hospital Dungun telah menerima representasi atau perwakilan daripada pihak penuntut, iaitu Cik Sarimah pada tarikh 31 Januari 2016. Jadi apabila Ketua Pengarah Hospital Dungun ni berpuas hati dengan tidak ada kemungkinan penyelesaian terhadap pertikaian antara kedua-dua belah pihak, iaitu Cik Sarimah sebagai penuntut dalam kes tersebut dan Puan Wan Salma binti Wan Muda mewakili syarikat Sadira Enterprise, maka ia telah memberitahu kepada Menteri Sumber Manusia untuk ditentukan sama ada kes tersebut perlu diajukan kepada Mahkamah Perusahaan ataupun tidak. Okey, seterusnya berkaitan dengan prosedur pemberhentian pekerja juga. Dalam subseksyen 3 iaitu Menteri, dalam subseksyen ini setelah Menteri menerima pemberitahuan dari Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan di bawah subseksyen 2, jika difikirkannya sesuai, maka Menteri bolehlah merujuk perwakilan ke mahkamah untuk mendapatkan awal. Berdasarkan kes Sadira Enterprise no kes 11, mahkamah telah memutuskan bahawa kontrak pekerjaan yang telah dinyatakan oleh syarikat melalui talian adalah berdasarkan kontrak of service. Kontrak of service ni adalah satu perjanjian sama ada secara lisan ataupun secara bertulis kepada pekerja berdasarkan terma dan syarat pekerjaan. Jadi keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bahawa syarikat masih mengeluarkan kontrak pekerjaan berdasarkan kontrak of service. Okey, kemudian kontrak pekerjaan ini disokong oleh defendant yang menyatakan bahawa pihak penuntut ni akan bekerja di kantin Hospital Dungun selama kontrak berniaga majikan beliau selama 2 tahun. Pihak syarikat juga tidak menyatakan atau menetapkan tempoh pekerjaan kepada pihak penuntut. Pihak mahkamah berpendapat bahawa pihak syarikat ni perlu menafikan
dakwaan mengenai tempoh kontrak pekerjaan kerja yang di mana di dalam penyataan balas dan mengutamakan keterangan ini. Akhir sekali, setelah melakukan pembicaraan oleh pihak mahkamah dan mendapati keputusan, setelah menerima pemberitahuan tersebut, Menteri Sumber Manusia dan Tenaga Manusia telah berpuas hati terhadap keputusan mahkamah adalah sesuai dan berpuas hati, maka menteri akan merujuk kepada mahkamah perusahaan untuk mendapatkan award seterusnya, yang akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya, iaitu langkah yang